4 lokaliti catat cuaca panas cecah 35 darjah Celsius. Pencawang TNB terbakar, siasatan lanjut dijalankan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah edisi 17 Mei 2023 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung petang ini kita bersama Sabah, Sarawak dan Pahang. Kabinet akan mempersembah cadangan bagi mengukuhkan penguatkuasaan dasar berhubung kalimah Allah kepada Majlis Raja-Raja. Ia selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan media berkata, pendekatan itu bagi menyelesaikan isu berkenaan secara menyeluruh dan bersepadu. Kerajaan juga komited memperkukuh perpaduan dan keharmonian di antara kaum dan agama dalam negara. Datuk Seri Anwar berkata Jemaah Menteri juga menegaskan kerajaan menghormati, memperakui dan menerima pakai ketetapan enakmen negeri-negeri. Ia termasuk titah Yang di-Pertuan Agong 7 Februari lalu yang menzahirkan agar dikekalkan dasar sedia ada yang sedang berkuat kuasa berhubung penggunaan kalimah Allah. Kerajaan tegas Perdana Menteri sentiasa mempertahan perlembagaan persekutuan terutama perkara 3 berhubung Islam adalah agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. 4 lokaliti terus mencatatkan cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga dengan suhu mencecah 35 darjah Celsius. Laporan Met Malaysia memaklumkan amaran berjaga-jaga berkenaan melibatkan masing-masing Pasir Mas dan Kuala Krai di Kelantan, Muar Johor dan Rompin Pahang. Status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga dikeluarkan bagi suhu maksimum harian mencecah 35 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Sehubungan itu, masyarakat disaran untuk minum air secukupnya dan mengelakkan pembakaran terbuka. Aplikasi My Cuaca boleh dimuat turun bagi mengetahui status terkini cuaca panas harian. Satu kebakaran berlaku di pusat membeli belah Mid Valley Mega Mall 10.30 minit pagi tadi. Beberapa video tular di media sosial yang menunjukkan kepulan asap hitam keluar daripada bangunan itu. Kejadian kebakaran itu melibatkan pencawang masuk utama PMU Mid Valley. Komando Operasi Bomba M. Fatah M. Amin berkata, kebakaran berjaya dipadamkan kira-kira 12.44 minit tengah hari. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah melakukan tindakan awal di mana kita mengamalkan offensive firefighting dengan menggunakan foam. Dan juga kita menjalankan kerja-kerja defensive attacking di mana kita nak selamatkan lagi 3 transformer yang bersebelahan dengan transformer yang pertama. Jelas beliau, satu pasukan dengan 4 anggota telah dihantar ke tingkat atas bangunan bagi mengenal pasti jika terdapat sisa-sisa kebakaran berlaku. Tiada mangsa yang terlibat dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Dalam perkembangan berkaitan, Tenaga Nasional Berhad TNB sedang mengenal pasti punca kejadian kebakaran membabitkan PMU di pusat membeli belah Mid Valley Mega Mall pagi tadi. Menerusi satu kenyataan, TNB memaklumkan langkah segera pemulihan bekalan telah diambil dengan sebahagian pengguna terlibat telah mendapat bekalan seawal pukul 10.55 minit pagi. Kebakaran PMU tersebut menyebabkan gangguan bekalan kepada pengguna di kawasan terhad sekitar Mid Valley dan sebahagian desa pantai. Kenyataan itu memberitahu pasukan teknikal TNB telah pun digerakkan ke lokasi kejadian dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sudah memadamkan kebakaran. Sementara itu, pengurusan Mid Valley City mengesahkan pusat beli belah itu ditutup sementara waktu. Penutupan dibuat sebagai langkah keselamatan membabitkan pengunjung dan petugas. Menerusi kenyataan di Facebook, pengurusan pusat beli belah memaklumkan premis terbabit turut menanti bekalan elektrik kembali pulih sebelum boleh dibuka. Pengurusan premis meminta maaf atas sebarang kesulitan yang timbul. Tarikh pembukaan semula pusat beli belah berkenaan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Menjelang musim haji 1444 Hijriah,
Jemaah haji disaran mempraktikkan penggunaan aplikasi seperti Hajj Mobility serta e-bimbingan sebelum berangkat ke Tanah Suci dan bagi memastikan kestabilan sistem talian, 21 petugas teknologi maklumat tabung haji telah bersiap sedia menerima kehadiran jemaah. Cabaran utama pasukan ini adalah untuk memastikan kestabilan talian semasa operasi di Mekah, Madinah serta Jeddah. Selain operasi Masyair di Arafah dan juga Mina. Pengarah Operasi Teknologi Maklumat Operasi Haji, Syahidan Ishak turut memaklumkan semakan keutuhan sistem talian pula akan dibuat selewat-lewatnya sehari sebelum ketibaan kumpulan pertama jemaah haji. Jadi petugas-petugas haji ni semua dah kita lengkapi dengan informasi supaya kalau ada apa-apa masalah untuk jemaah haji bertanya, cara menggunakan dan sebagainya boleh rujuk. Dan di setiap bangunan penginapan jemaah haji pun kita sediakan juga pejabat maktab, dan kita ada juga kita juga ada khidmat pelanggan yang mana yang ni digunakan untuk sebagai lokasi rujukan untuk jemaah membuat aduan dan kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan lah. Jadi untuk melibatkan aplikasi juga boleh rujuk kepada mana-mana petugas haji. 176 petugas tabung haji telah tiba di Tanah Suci pada 12 dan 14 Mei lepas, termasuk pengamal media. Anas Maknor, Mekah, RTM. Sukan SEA Kemboja 2023 melabuhkan tirainya hari ini. Upacara penutup dijangka berlangsung penuh gemilang malam ini di Stadium Morodok Teko, Phnom Penh. Perinciannya langsung bersama rakan penyampai Tina Rahma di lokasi. Silakan Tina. Penutupan rasmi Sukan SEA Kemboja 2023 edisi ke-32 akan bermula dalam beberapa jam lagi. Padamnya obor sebelah malam nanti jam 7 malam waktu tempatan dan 8 malam di tanah air menandakan berakhirnya Tamasya Dui tahunan ini yang dianjurkan buat julung kalinya di bumi Kemboja dengan berjaya. Percara ini juga akan disimbolikkan dengan bendera Sukan SEA Kemboja diturunkan disambil penyanyian lagu Sukan Asia Tenggara oleh 64 kanak-kanak dan disusuli penyerahan bendera Persekutuan Sukan SEA kepada tuan rumah edisi seterusnya, Thailand, yang akan menganjurkan tamasya ini pada tahun 2025 nanti. Baik, saya kini berada di perkarangan stadium utama iaitu Stadium Morodok Teko, Phnom Penh. Di perkarangan stadium ini orang ramai mula memenuhi kawasan bermula jam 2 petang tadi. Tuan rumah juga menyediakan beberapa persembahan untuk menghiburkan peminat sukan yang sudah pun tiba di stadium sejak pukul 4 yang baru sahaja bermula tadi. Dan dari segi aspek keselamatan sepanjang penganjuran Sukan SEA kali ini sehingga hari ini saya boleh katakan tuan rumah telah memberi yang terbaik demi keselamatan setiap orang yang terlibat, termasuk atlet, pegawai dan pengamal media. Bagi majlis malam nanti, tuan rumah juga menyediakan beberapa persembahan tradisional dan diikuti persembahan bunga api. Dan saya ingin menyentuh sedikit berkenaan kontingen negara pada edisi kali ini. Malaysia mengakhiri tamasya di tahunan ini dengan pungutan 34 pingat emas, 45 perak dan 97 gangsa, dan kontingen negara turut tidak berjaya mencapai sasaran 40 pingat yang ditetapkan. Meskipun tidak mencapai sasaran, komitmen atlet wajib diberikan pujian. Namun, kelemahan harusnya diberi perhatian oleh pihak bertanggungjawab. Perincian prestasi atlet juga difahamkan akan dibentangkan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo Jumaat ini, sama-sama kita nantikan. Dan bagi kepada yang berada di tanah air, jangan lupa saksikan majlis upacara penutupan Sukan SEA Kemboja secara langsung jam 6.45 petang waktu tempatan dan 7.45 malam di Malaysia, hanya di saluran TVOK dan saluran Sukan RTM. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Tina langsung dari Phnom Penh. Baik, berikut kutipan penuh pingat yang diraih kontingen Malaysia pada Sukan SEA Kemboja.
Baik saudara, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa Olimpik Malaysia bersama pegawainya Khairatun-Nisa Samsudin. Silakan Khaira. Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Bila kita beralih kepada paparan status cuaca panas di Semenanjung Malaysia melibatkan daerah Padang Terap di negeri Kedah, juga melibatkan Jajahan Pasir Mas dan Kuala Krai di negeri Kelantan, juga melibatkan daerah Rompin di negeri Pahang yang kini berada pada tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga. Suhu harian dilihat sudah mencecah 35 darjah Celsius bagi 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk setempat diminta untuk minum air dengan secukupnya dan mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemeradal bagi tinjauan cuaca semasa. Dapat diperhatikan keadaan hujan seteribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia kecuali di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di negeri Melaka. Keadaan hujan yang sedang berlaku di negeri-negeri pantai barat ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam sahaja lagi, manakala di bahagian pedalaman dan juga pantai timur ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan seteribut petir dilihat lebih tertumpu di 1-2 tempat melibatkan kebanyakan bahagian di negeri Sabah, juga melibatkan di bahagian barat dan juga tengah negeri Sarawak. Dan keadaan hujan ini dijangkakan mampu untuk berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatun-Nisa Samsudin. Assalamualaikum. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini penerokaan teknologi baharu jana pendapatan negeri. Perinciannya bersama rakan penyampai Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik dia, terima kasih. Sarawak Energy Berhad SEB selaku pembekal tenaga terbesar di rantau ini disaran melihat potensi pelbagai teknologi baharu dalam industri tenaga boleh diperbaharui. Menurut Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, ini mampu membuka peluang kepada Sarawak untuk membangunkan projek saling hubung dengan negara jiran serantau. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan selain teknologi kuasa hidro, SEB perlu meneroka secara terus teknologi tenaga alternatif seperti solar terapung dan solar hybrid serta teknologi turbin gas yang berpotensi tinggi untuk diaplikasikan di Sarawak. Jelasnya selain berperanan membekalkan permintaan tenaga yang tinggi dan menjamin bekalan elektrik untuk semua rakyat di negeri ini, penerokaan kaedah-kaedah baharu ini mampu menjadikan Sarawak pembekal tenaga elektrik kepada
kepada negara-negara jiran serantau seperti Kalimantan, Indonesia dan Singapura menerusi projek Grid Borneo sekaligus menjana pendapatan ekonomi di negeri ini. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri menerusi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dengan kerjasama SEB terus memajukan usaha untuk membekalkan tenaga elektrik ke seluruh Sarawak dan merapatkan jurang antara komuniti-komuniti bandar dan luar bandar melalui pelbagai inisiatif di bawah Accelerated Rural Electrification Master Plan. Justru Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari yakin kerjasama ini akan terus membuah hasil ke arah menerangi Sarawak dan rakyatnya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Ramah Tamah Aidilfitri SEB 2023 di Kuching. Industri binaan di negeri ini diseru untuk melakukan anjakan paradigma bagi melaksanakan transformasi yang diperlukan. Menurut Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas, pandemik COVID-19 telah memacu pendigitalan di semua sektor termasuk pertanian, pengangkutan, pendidikan, kesihatan, perdagangan serta makanan. Dato' Ahmad Douglas berkata peralihan yang menyepadukan teknologi digital dalam pelbagai organisasi atau perniagaan telah mengoptimumkan proses kerja untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan. Jelasnya industri binaan juga memerlukan perubahan besar dengan mementingkan pendigitalan hingga ke tapak pembinaan sekaligus membantu tenaga kerja manusia supaya kekal berdaya saing dan mewujudkan ekosistem pembinaan yang lestari. Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata demikian di Majlis Perasmian Kongres Persatuan Juru Ukur Bahan ASEAN AXA 2023 di Sibu. Teks ucapannya dibaca oleh Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak, Richard Tajan. Digital technology in the forms of buildings information modeling or BIM system is also used in construction project implementation. The BIM create three-dimensional models that make all relevant information in the construction process available to all parties involved, thereby enhancing competitiveness and work efficiency. Dato' Ahmad Douglas turut menyeru pemegang taruh untuk memberi penekanan terhadap kelestarian alam sekitar dalam sektor pembinaan. Tegasnya kemampanan dalam industri berkenaan bertujuan untuk mengurangkan kesan alam sekitar dan risiko terhadap ekologi di samping mencipta projek yang mempunyai hasil positif untuk masyarakat dan alam sekitar. Kongres ini dihadiri hampir 700 peserta yang terdiri daripada ahli panel, moderator, profesional, ilmuwan dan pelajar dari negara Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, Myanmar dan Malaysia. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Datuk Paduka Mahmud Saidin. Datuk Paduka Mahmud Saidin memberitahu lawatan tersebut merupakan pertemuan julung kalinya bersama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak selepas dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Kunjungan kehormat saya ke Sarawak sebagai salah sebuah negara di Malaysia. Saya adalah sebagai Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Dan kunjungan ini adalah untuk mengeratkan lagi hubungan dua hala di antara Malaysia dan Sarawak khususnya dan Brunei. Kerana Sarawak dan Brunei mempunyai hubungan dua hala yang sangat erat, bukan sahaja di peringkat negara tetapi juga di peringkat penduduk. Beliau menambah, turut dibincangkan semasa kunjungan tersebut, usaha meningkatkan hubungan ekonomi dan komunikasi antara Sarawak dengan negara Brunei Darussalam. Baik, sementara itu Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng telah menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Tetap Pembangunan Kementerian Industri Singapura, Beh Suan Jin di pejabatnya di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Beliau memaklumkan kunjungan tersebut bertujuan bagi memaklumkan kepada Premier yang beliau memegang jawatan sebagai Setiausaha Tetap Pembangunan Kementerian Industri Singapura yang bermula pada 1 Mei lepas. I just started on this position as the Permanent Secretary Development for the Singapore Ministry of Trade and Industry. I thought it's very important. I started only on 1st May, so I thought it's very important. One of the first things I do is to come and pay a courtesy call to the leaders of our important
terms of how we can continue to cooperate and grow our organization. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormatnya ke atas Premier Sarawak. Kerajaan Sarawak sedang merangka pelan pengurusan baharu yang lebih komprehensif sebagai usaha menangani konflik antara manusia dan buaya. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talib Saleh memberitahu pelan berkenaan memberi penekanan kepada 3 matlamat. Dato' Len Talib berkata matlamat berkenaan ialah meneruskan usaha pemeliharaan buaya dan habitatnya, memastikan keselamatan penduduk terjamin dan memanfaatkan buaya sebagai sumber asli secara lestari. Beliau memaklumkan antara tindakan yang telah dan akan diambil ialah dari tahun 2020 sehingga kini Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC telah menjalankan sebanyak 107 operasi melibatkan 95 ekor buaya telah ditangkap dan 482 biji telur telah dipindah. Selain itu, dari tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 77 lesen pemburuan buaya telah dikeluarkan dengan hasil tuaian sebanyak 133 ekor buaya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Muhammad Cik Kadir di persidangan Dewan Undangan Negeri di Kuching. Menjawab soalan tambahan, Dato' Len Talib memaklumkan SFC bekerjasama dengan Sarawak Information System Sdn Bhd untuk membangunkan pengkailan data dan pemantauan kehadiran buaya secara data masa nyata. Melaluinya, populasi buaya dapat dipantau secara berterusan dan tempat-tempat panas konflik antara buaya dan manusia juga dapat dikenal pasti. Dato' Len Talib menambah antara langkah yang diambil berhubung kehadiran buaya di kawasan perumahan dan komersial ialah setiap laporan akan disiasat untuk mengenal pasti laluan masuk buaya ke kawasan terbabit, pemantauan berkala di lokasi terlibat dan sungai berhampiran serta meletakkan papan tanda amaran kehadiran buaya. Pembinaan jalan dari Murum ke Kalimantan dijangka meningkatkan tahap sosioekonomi setempat apabila Ibu Negara Baharu Republik Indonesia mula bertapak di Borneo. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cukpai Ugun menyatakan Baram merupakan lokasi yang paling dekat dengan Nusantara dan ini pasti memberi kesan jika Belaga dijadikan sebuah daerah baharu. Kennedy Cukpai berkata perkembangan ini akan memantapkan susun atur negeri terutama di kawasan pedalaman selain membawa kesan besar sebagai pemangkin pembangunan pedalaman. Jelasnya jaringan jalan raya kesempadan ini akan melibatkan jajaran dari empangan Murum ke Long Lidam sehingga pos kastam dan imigresen Long Nawan Indonesia dengan jarak 123 km. Kennedy Cukpai memaklumkan jalan sedia ada menggunakan jalan balak dan hanya perlu dinaik taraf untuk memudahkan hubungan sekaligus membuka kawasan-kawasan baru sepanjang jalan terlibat yang mempunyai potensi pelancongan sendiri termasuk dataran tinggi Apau Nawai di Belaga dan Usun Apau di Baram. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyokong usul untuk meluluskan pencetakan semula Perlembagaan Negeri Sarawak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin langsung dari Sarawak. Bayu seramai 987 jemaah Sabah bakal berangkat ke Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji tahun ini. Untuk perinciannya terus bersama rakan penyampai Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Ya, Dia. Seramai 987 bakal jemaah haji dari Sabah akan berlepas ke Tanah Suci Mekah bermula 9 Jun depan. Pengarah Eksekutif Haji Lembaga Tabung Haji Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata ia melibatkan 6 penerbangan bermula 9 hingga 11 Jun. Saya dapati bahawa dalam mesyuarat ini, semua agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung telah pun bersedia menghadapi dan juga mempersiapkan diri mereka untuk musim haji yang akan datang insya-Allah.
Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan operasi haji tanah air peringkat stesen berlepas Kota Kinabalu di Pejabat Tabung Haji Kota Kinabalu. Mengulas cabaran menunaikan haji dalam cuaca panas, Datuk Seri Syed Saleh berkata pihaknya telah memberi kursus penuh kaedah menghadapi cuaca panas ketika berada di Tanah Suci Makkah. Bagi musim haji tahun ini, kuota haji bagi Malaysia yang diberikan Kerajaan Arab Saudi adalah seramai 31,600 orang yang akan berlepas ke Tanah Suci menerusi 8 stesen berlepas seluruh negara. Di peringkat nasional, penerbangan pertama bakal jemaah haji adalah pada Ahad ini. Sebanyak 624 premis diperiksa dan 223 notis dikeluarkan dalam operasi penguatkuasaan bersepadu Akta Makanan 1983 Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS yang dijalankan bermula semalam di seluruh negeri. Manakala 39 premis ditutup secara beroperasi secara tidak bersih. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Asid Sana berkata operasi bertujuan mengenal pasti kesalahan yang berlaku dan membentuk kesedaran kepada pemilik premis, pengendali makanan dan masyarakat mengenai kepentingan keselamatan dan kebersihan makanan. Beliau berkata operasi bersepadu yang diterajui Sektor Inspektorat dan Perundangan serta bahagian keselamatan dan kualiti makanan ini diharap mencapai objektifnya dalam melindungi keselamatan orang awam. Beliau berucap dalam majlis pelancaran operasi berkenaan di Dataran Bagandang Beaufort. Teks ucapan beliau dibacakan Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Kesihatan Keluarga, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri, Dr. Suhaila Osman. Komitmen dan kerjasama agensi-agensi disadarkan dalam membantu penduduk meringankan masalah khususnya melibatkan bekalan air bersih dan bekalan elektrik perlu diteruskan. Usaha tersebut jelas dilihat di Kampung Tinusa 2, Batu Tujuh Sandakan yang berjaya mengatasi masalah berkaitan tempat letak kereta dan gejala dadah melibatkan golongan belia. Hasil daripada perjumpaan hari ini, banyaklah masalah yang kita dapat, yang kita maklum. Kenapa tidak ada air apa kan, jadi memang boleh diatasi lah. Kita berpuas hati jugalah. Sekurang-kurangnya hari ini kita dapat penjelasan dari pihak-pihak tertentu kan. Diharap agar dapat dilaksanakan dengan kejayanya dan segera untuk kepentingan penduduk kampung semuanya. Mereka berkata demikian dalam sesi pertemuan khas di Kampung Tinusa 2, Sandakan. Antara agensi terlibat adalah Jabatan Air, Majlis Perbandaran Sandakan MPS, Jabatan Kerja Raya JKR serta Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan. Pejabat Parlimen Nibaran turut menyumbang 12 tangki air keseluruhan diletakkan di setiap laluan jambatan sekaligus mengatasi masalah ketiadaan bekalan air yang panjang di perkampungan berkenaan. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terus komited mendidik pembayar cukai melalui pendekatan kesedaran, pendidikan dan perkhidmatan AES. Melalui pendekatan itu, LHDN mempermudah proses pembayaran cukai selaras hasrat menjadikan pematuhan cukai sukarela sebagai output strategi dirancang. Pengarah LHDN Sabah, Datuk Hajam Lajah Alam berkata pembayar cukai yang mempunyai punca pendapatan perniagaan boleh membuat pemfailan borang B yang dilaksana sehingga 30 Jun depan, manakala bagi kaedah e-filing sehingga 15 Julai depan. Sementara program khas pengakuan sukarela 2.0 akan diadakan 1 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024. Dalam pada itu, Datuk Hajam mengingatkan orang ramai untuk datang ke pejabat LHDN bagi mengelak isu penipuan, maklumat palsu selain terperangkap dengan skema seperti yang tersebar dalam media sosial. Saya harap semua pembayar cukai luar sana, kalau masalah-masalah berhubungan dengan cukai, hendaklah menghubungi jabatan secara langsung lah. Jangan percaya pada rekod-rekod ataupun skema yang sedang banyak berlaku sekarang ni. Untuk mengelakkan benda itu, dan saya minta mereka menghubungi pejabat lembaga hasil lah. Datuk Hajam ditemui RTM selepas majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat LHDN di Sandakan.
Guru berperanan penting membimbing dan mendidik pelajar bukan sahaja menjadi insan berilmu malah berakhlak mulia. Presiden Parti Harapan Rakyat Sabah Tan Sri Liew Yun Fah berkata, tanggungjawab tersebut memerlukan komitmen tinggi untuk melahirkan model insan memiliki minda kelas pertama. Sehubungan itu, kerjasama ibu bapa amat diperlukan bagi bersama-sama merealisasikan hasrat tersebut. Tanpa cikgu, siapalah kami? Maka itu setiap peranan cikgu ini adalah hala tuju mereka adalah untuk membimbing anak-anak kita menuju kecemerlangan. Tetapi jangan, saya juga merayu di sini kepada ibu bapa. Janganlah kita semata-mata untuk membiarkan pihak guru saja menguruskan anak kita. Malahan kita selaku ibu bapa seharusnya selalu memantau dan tinjau ke sekolah. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam majlis sambutan Hari Raya dan sambutan Hari Guru di Sekolah Kebangsaan SK Meratai Besar Tawau. Program mengetengahkan warisan dan tradisi perlu dipertingkatkan bagi memastikan ia terus diwarisi generasi baharu. Dalam masa sama, warisan budaya sesebuah kaum juga tidak hilang ditelan zaman. Pengajar masakan tradisi Juliana Sikul berkata usaha kerajaan mendaftarkan elemen pesta keamatan di bawah Pertubuhan Pelajaran Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO langkah tepat bagi memartabatkan kebudayaan dan keunikan suku kaum di Sabah. Mempromosikan masakan tradisi supaya lebih ramai orang tahu, khususnya orang kita sendiri dan kepada orang luar lah, mengadakan pertandingan masakan tradisional bukan saja waktu perayaan tetapi bila-bila masa saja. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Sebelum ini, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan memberitahu agensi berkaitan kerajaan dan pertubuhan kebudayaan yang ada di Sabah perlu bekerjasama dalam tempoh setahun untuk mendaftarkan pesta keamatan di bawah UNESCO. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Dia Sahlan langsung dari Sabah. Baik saudara, Pahang mahu pelan asal pembinaan CSR dimasukkan semula dalam pembentangan belanjawan 2024. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Atira Haswah di Kuantan. Silakan Atira. Terima kasih. Kerajaan Pahang menuntut Pelan Asal Pembinaan Lebuh Raya Sentral Spine Road CSR dari Kuala Kerai, Kelantan melalui Simpang Pelangai dimasukkan semula dalam pembentangan belanjawan 2024. Esko Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Datuk Seri Johari Harun berkata, ia bagi memudahkan perjalanan ke selatan tanah air melalui Kuala Pilah Negeri Sembilan tanpa memasuki Kuala Lumpur. Beliau difahamkan pelaksanaannya fasa 6 CSR sejauh 47 km ke Simpang Pelangai itu tidak termasuk dalam rancangan Malaysia ke-12 dan terhenti di Setik Bentong. Hendakkan supaya tajuk jalan daripada Karak ke Pelangai ini dimasukkan untuk belanjawan lah pada tahun ini, maksudnya untuk belanjawan tahun depan. Dia akan buat pada tahun ini. Ada banyak proses yang kita kena buat. Jadi saya juga dapat berkesempatan bercakap dengan Timbalan Menteri Kerja Raya. Kebetulan Timbalan Menteri daripada Negeri Pahang. Satu-satu je lah wakil dalam Kabinet dalam Negeri Pahang ni, iaitu Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Rahman Muhammad. Dan beliau juga mengesahkan bahawa beliau memasukkan semula tajuk untuk jalan Karak ke Pelangai ini. Jelasnya, pembinaan lebuh raya itu mengurangkan kesesakan jalan raya khususnya di Bandar Bentong apabila pengguna boleh menyusul Simpang Sungai 2, Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri peringkat Dewan Undangan Negeri Pelangai di Bentong, Pahang.
Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pahang komited memastikan kebajikan 38,317 golongan orang kurang upaya OKU di negeri ini sentiasa dilindungi. Pengarahnya Datuk Zuhairi Zainul Abidin berkata, pelindungan terhadap golongan itu terus menjadi keutamaan terutama bagi membendung isu penderaan melibatkan kanak-kanak OKU. Kita ada dua akta yang jelas melindungi orang kurang upaya, iaitu yang pertama Akta OKU itu sendiri, Akta OKU 2008 yang jelas mengiktiraf melindungi OKU dan juga memberi peluang dan juga akses kepada OKU untuk mendapat bantuan dan menerima perlindungan jika berlaku pelanggaran-pelanggaran daripada hak-hak mereka lah. Yang kedua, Akta Kanak-Kanak 2001 pindaan 2016 yang juga jelas menjadi panduan kepada pihak kerajaan, bahkan di pihak-pihak lain swasta, pihak bukan kerajaan, untuk menyediakan hak-hak mereka dan menyediakan fasilitis yang sesuai untuk kanak-kanak, termasuk juga kanak-kanak itu adalah OKU. Menurutnya, kerajaan negeri juga telah melancarkan beberapa inisiatif, antaranya program Anugerah Primis Mesra OKU dan Geran Pembangunan dan Insentif Khas OKU. Malam Majlis Penasihat OKU dinaungi Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail turut ditubuh bagi menyelia pelaksanaan dasar OKU seperti sokongan, rehabilitasi dan program advokasi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Silaturahim Aidilfitri JKM NGO Kebajikan Negeri Pahang. Setiap individu perlu memainkan peranan memelihara alam sekitar selaras kempen penanaman pokok yang dilaksana sehingga 2025. Ia bagi memastikan keharmonian alam sekitar dikekalkan demi kelangsungan hidup pada masa hadapan. Yang kita diberi nafas barulah dikatakan sebelum ni. Ahli Parlimen Bentong Yong Safura Othman berkata, kempen menanam 100 juta pokok yang dilaksana kerajaan selari dengan usaha mengurangkan kesan pemanasan global. Mendekati alam sekitar, lagi-lagi kita tengok dengan perubahan iklim yang berlaku pada ketika ini. Jadi inilah masanya kita nak memelihara alam kita, pokok-pokok dan juga sungai. Jadi program ini sangat baik dan saya sangat kita mahu menggalakkan orang ramai, NGO, syarikat-syarikat, sekolah, pelajar, universiti dan sebagainya melibatkan diri dalam aktiviti ini di mana jua anda berada. Kerana sudah tiba masanya untuk kita menjaga alam kita dan untuk kita menyayangi kawasan persekitaran kita. Beliau ditemui pemberita pada program pelancaran laman web backtonature.asia di Campsite Janda Baik, Bentong. Pada program itu turut diadakan penanaman pokok sumbangan Jabatan Perhutanan Pahang seperti cengal, merbau dan pokok buah-buahan di kawasan tapak perkhemahan Terbabit. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Pahang. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk laporan lain berita wilayah. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Atira langsung dari Pahang. Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM menggalakkan lebih banyak koperasi di negeri itu menceburi bidang perniagaan atau aktiviti ekonomi berskala besar. Ia bagi memastikan koperasi terlibat mampu menjana sumber pendapatan lebih lumayan. Pengarah SKM Kelantan Zainuddin Muhammad berkata, pelbagai inisiatif menarik bagi mengembangkan perniagaan koperasi disediakan pihaknya. Antara produk-produk yang kita sediakan seperti bantuan kewangan, dan kita juga ada pinjaman, bentuk pinjaman dengan kadar yang lagi kompetitif berbanding dengan kita panggil conventional financial institution. Yang pentingnya mereka perlu pihak lembaga koperasi perlu kreatif untuk cari perniagaan yang dapat mereka sama-sama buat dan mungkin pendapatan yang lagi tinggi lah daripada yang biasa mereka buat. Sejak Januari, lebih RM6 juta nilai pinjaman dikeluarkan pihaknya bagi membantu koperasi negeri itu menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi. Terdapat hampir 1,000 koperasi aktif berdaftar dengan SKM Kelantan dianggotai lebih 300,000 ahli.
Perkeso menyasarkan 300,000 suri mendaftar skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR tahun ini. Ahli Lembaga Perkeso Datuk Nazaruddin Abdul Razak berkata, pelbagai usaha meningkatkan kesedaran dan penyebaran maklumat berhubung skim itu giat dilaksanakan bagi merealisasikannya. Maklum balas yang kita terima adalah para suri rumah ataupun pencarum mendapati agak sukar untuk mereka mencarum. Oleh itu, kita selepas ini akan melebih banyakkan lagi, menambahkan lagi saluran-saluran untuk membuat caruman. Contohnya untuk menerima penggunaan kredit kad ataupun e-wallet ataupun pembayaran secara dalam talian. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyampaian faedah kepada orang berinsuran dan waris di Ibu Pejabat Perkeso di Kuala Terengganu. Dalam menggalakkan perkongsian kepakaran dalam bidang penyelidikan, Universiti Malaysia Kelantan UMK menjalin kerjasama dengan Jordan University Science and Technology JUST. Ia dilaksanakan menerusi memorandum perjanjian MOA dalam pelaksanaan projek Matching Grants Malaysia Jordan. Naib Chancellor Datuk Profesor Dr. Razli Cik Razak berkata projek itu merupakan satu inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Education Malaysia Jordan EMJ. Ia menjadi pemangkin usaha perkongsian kepakaran dan penyelidikan yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. MOA itu ditandatangani Datuk Profesor Dr. Razli Cik Razak bersama Presiden JUST Profesor Khalid El Salim serta disaksikan Duta Malaysia di Jordan Muhammad Nasri Abdul Rahman. Menerusi satu kenyataan, JUST menerima sebanyak 566 permohonan grant dan hanya memilih 29 projek untuk kerjasama tersebut. Jelas beliau, matching grants itu digunakan untuk menyokong projek penyelidikan kolaboratif dengan pihak luar seperti institusi antarabangsa yang boleh menyediakan kepakaran, sumber atau rangkaian pelengkap untuk projek penyelidikan. Dalam kerjasama itu, 4 daripada projek penyelidikan tersebut adalah daripada penyelidik UMK. Baik saudara, 17 individu ditahan atas pelbagai kesalahan berkaitan dadah menerusi 13 serbuan di Pontian, Johor semalam. Serbuan OPS bersepadu PDRM bersama agensi anti dadah kebangsaan melibatkan lokasi di Benut, Air Baloi dan Pekan Nanas. Ketua Polis Daerah Pontian Superintenden Muhammad Syafiq Taib mengesahkan penahanan semua suspek berusia antara 24 tahun hingga 54 tahun. Barang kes yang dirampas melibatkan dadah jenis syabu dan heroin. Kes disiasat mengikut Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952, Seksyen 15/1/A ADB 1952 dan Seksyen 3/1 Akta Penagih Dadah 1983. Di Johor Bahru, 27 saman atas pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan polis dalam operasi khas. Majoriti yang dikenakan saman ialah warga asing. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat, 44 kenderaan dinaiki 59 individu diperiksa dalam op khas warga asing roda 3. Hasilnya, pelbagai kesalahan lalu lintas dikesan dan antaranya tiada lesen memandu, ubah suai struktur kenderaan dan tiada cukai jalan. Selain sama, 5 kenderaan turut disita. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia berjaya menumpaskan cubaan seludup rokok kretek dianggarkan bernilai 3.15 juta ringgit menerusi op murni op Tiris Ahad lalu. Pengarah Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Iskandar Ishak berkata, ia hasil maklumat risikan dan sistem pengawasan laut swasla yang mengesan kehadiran sebuah bot mencurigakan di Tanjung Sepat, Selangor lebih kurang 11.30 minit malam. Beliau berkata, suspek yang menyedari kehadiran maritim bertindak memecut laju bot ke kawasan hutan bakau dan berjaya meloloskan diri. Kita dapat maklumat risikan mengatakan bot keluar daripada negara sepadan dan juga kita dapat daripada bantuan daripada sistem pengawasan laut Malaysia lah, SWASLA. Jadi dia akan SWASLA akan vektor bot kami untuk membuat pintasan lah. Bot suspek berjaya dirampas bersama 6 enjin 200 kuasa kuda jenama Yamaha dan 4.27 juta batang rokok kretek pelbagai jenama.
Dengan harga tiket bermula serendah RM1, perkhidmatan teksi air yang disediakan Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM bakal menjadi pilihan untuk berkunjung ke destinasi menarik sekitar Bandar Hilir. Apatah lagi, lokasi tumpuan pelancong itu dijangka memperkenalkan kawasan bebas kenderaan bulan depan. Jadi bila penutupan dalam tempoh masa 3 hari ini, tentunya masyarakat ataupun pihak pengunjung atau pelancong tak boleh sampai ke sana melalui kenderaan. Jadi dia terpaksa parking kenderaan mereka di tempat-tempat yang ada di sekitar bandar, termasuklah di kawasan water taxi ini ataupun di stesen ini, boleh ke parking dan boleh menaiki kita punya water taxi sampai ke destinasi sampai Muara. Beliau ditemui pada majlis perasmian bangunan baharu PPSPM dan Melaka Water Taxi oleh Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Menjelang Tahun Melawat Melaka 2024, PPSPM akan memperkenal beberapa produk baharu, antaranya Taman Tema Si Gua dan Pasar Terapung di Sungai Melaka. Seorang tukang kebun dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh akibat mendera anak teman wanitanya yang berusia 4 tahun sejak April lepas. Tertuduh Abdul Rahman Abdullah, 37 tahun, didakwa melakukan perbuatan itu hingga mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap mangsa di sebuah rumah di Taman Cetau. Pendakwaan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Pendakwaan di hadapan Hakim Aziza Ahmad dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya K. Darini. Manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tertuduh kemudian mengangguk faham dan mengaku bersalah terhadap pertuduhan tersebut. 19 Jun ini ditetapkan bagi menetapkan hukuman sementara menunggu laporan perubatan mangsa. Padah menyimpan 67 gambar dan 55 video lucah dalam telefon bimbit. Seorang pembantu kedai santan didenda RM5,000 di Mahkamah Magistrat Taiping. Hukuman dijatuhkan Magistrat Nur Antika Sapari terhadap Muhammad Fitri Ishak, 26 tahun, selepas mengaku salah sebaik sahaja pertuduhan terhadapnya dibacakan. Tertuduh didakwa memiliki kesemua bahan tersebut yang disimpan dalam telefon pintar jenama Realme di alamat bahagian Ejinta Hospital Taiping pada 16 Februari 2022, lebih kurang 12.15 minit tengah hari. Bagi pertuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 292 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Siti Hajar, manakala tertuduh didakwa peguam Eng Wei Jun dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Terdahulu, Eng merayu anak guamnya diberikan hukuman ringan berbentuk denda atas alasan tertuduh menanggung keluarga dan sudah insaf selain kesalahan pertama tertuduh. Bagaimanapun, Siti Hajar memohon mahkamah memberi hukuman yang dapat memberi pengajaran kepada tertuduh dan orang ramai. Lima
lelaki didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas tuduhan menculik seorang jurujual bagi mendapatkan wang tebusan RM1.12 juta. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dibuat di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Kelima-lima tertuduh bersama individu yang masih bebas didakwa menahan dan mengurung mangsa di Bandar Seri Petaling 29 April lalu. Kesalahan dilakukan bertujuan mendapatkan wang tebusan. Jika disabit bersalah, mereka boleh dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan sebat. 17 Julai ditetapkan untuk sebutan semula kes. 99 kawasan di wilayah Klang, Shah Alam dan Selangor bakal mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual bermula Isnin ini. Air Selangor sedang berhad memaklumkan gangguan berkenaan susulan pelaksanaan kerja kecemasan pembaikan paip pecah di Jalan Bukit Cerakah, Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor. Gangguan bekalan air akan bermula pada pukul 9 pagi Isnin. Kerja pembaikan dijangka siap pada pukul 3 pagi Selasa, manakala bekalan air dijangka pulih sepenuhnya pada pukul 9 malam hari berikutnya. Kerja pembaikan kecemasan membabitkan paip saluran utama berukuran 2,200 mm di kawasan agihan berskala besar. Bekalan air akan disalurkan kepada pengguna secara berperingkat sebaik kerja pembaikan siap dan sistem agihan utama bekalan air distabilkan. Heboh sekampung apabila seekor kucing tidak dapat turun selepas memanjat pokok kelapa. Haiwan terbabit dilaporkan terperangkap di situ antara 2 ke 3 hari. Menurut penolong pengarah operasi bomba negeri Hafizah Muhammad Noor, kejadian berlaku di Kalumpang, Hulu Selangor. Sebaik tiba, mereka mendapati kucing berkenaan terperangkap di puncak pokok pada ketinggian sekitar 40 kaki. Tangga khas digunakan bagi menyelamatkan haiwan berkenaan. Kucing itu dilapor berada dalam keadaan selamat dan diserahkan kembali kepada tuannya. Perkembangan badminton Piala Sudirman. Skuad negara meneruskan rentak kecemerlangan apabila muncul juara kumpulan pada aksi terakhir kumpulan C. Malaysia mencatat kemenangan ke atas Taiwan 4-1 di Suzhou, China. Kemenangan pasukan kebangsaan bermula dengan aksi juara Orleans Masters Chen Tang-ji To Yi Wei yang mengumpul mata sulung untuk negara. Pasangan itu bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mengetepikan Yi Hong Wei Li Chia-sin 17-21, 21-19, 21-17. Jago perseorangan Li Zijia kemudian meneruskan momentum menewaskan pemain di kedudukan kelima dunia Chou Tien-chen 21-14, 23-21. Seterusnya, beregu lelaki Ong Yusin Teo Yi mengutip mata ketiga negara menewaskan gandingan Lu Qingyao, Yang Peng Han. Perli Tan dan M Tinah turut menang mengatasi Xu Yaqing, Shen Chun Shun. Kemenangan itu memberi kelebihan kepada skuad kebangsaan yang menjadi juara kumpulan sekaligus mengelak bertemu juara kumpulan lain dalam undian suku akhir. Penganjur IJN Ride for Your Heart mengehadkan jumlah peserta sebagai langkah berjaga-jaga terhadap cuaca panas melampau ketika ini. Perlumbaan yang dijadual berlangsung di Terengganu pada 27 Mei ini hanya menerima 600 peserta berbanding sasaran awal 1,500 peserta. Jelas penganjur yang juga pengarah Sukan Kardiovaskular dan Kecergasan Institut Jantung Negara IJN, Datuk Seri Dr. Jeffrey Jeswan Dillon, pihaknya sedia maklum isu cuaca panas berkenaan dan telah mengambil langkah proaktif bagi memastikan kelancaran perlumbaan berkenaan. Tapi dari segi penganjur, kita akan nasihatkan dalam safety briefing kepada para cyclist supaya hydration sangat penting. Banyak minum air before, during, after the race. Dan kita akan sediakan water station dengan cukup dengan ais. Ini kali pertama IJN Ride for Your Heart dianjurkan di luar Lembah Kelang dengan edisi terakhir adalah pada 2017. Sukan Si Kemboja 2023. Segala aksi telah dibawakan mengakhiri tamasya dengan acara Gilang Gemilang. Saksikan majlis perasmian penutupan Sukan Si Kemboja 2023 Rabu
17 Mei 7.45 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Baik saudara, diperkenalkan kira-kira 6 tahun lalu, lemang sushi yang diusahakan Zuriati Sulaiman di Pekan Kuala Pilah, Negeri Sembilan, kekal mendapat permintaan ramai. Apakah perbezaan antara lemang sushi dengan lemang tradisional? Nur Zuhaira Muhammad Zamri melaporkan. Bermula sebagai penjual serunding ikan bilis dan popia simpul, Zuriati kemudiannya menghasilkan lemang selepas menerima mesin pembakar lemang daripada Jabatan Pertanian. Ekoran persaingan penjualan lemang buluh tradisional yang tinggi di Kuala Pilah tercetus idea suaminya Azizi Abdul Muin dengan meletakkan inti di tengah-tengah lemang. Antaranya serunding daging, serunding ayam, serunding ikan bilis, rendang daging Minang, rendang dendeng, durian D24 yang mendapat permintaan tinggi khususnya dari Singapura. Jadi dia pun 3-in-1 memudahkan macam customer saya lah. Maksudnya lemang tu dah siap inti, tak perlu nak beli rendang lain, nak beli lemang kan. Jadi dalam tu 2-in-1 dah siap makan lah. Satu lagi kita orang untuk bagi ketahanan untuk pasaran kita frozen kan. Bila nak makan tu you hanya tu je lah untuk kukus 25 minit dah siap untuk dimakan. Sebenarnya lemang tu dah siap 100% dibakar lah. Meskipun ia produk inovasi, namun keaslian rasa lemang masih dikekalkan. Dia sebenarnya dia punya ramuan sama dengan macam lemang biasa juga. Jadi dia punya aroma tu daripada daun pisang lah. Bukan daripada buluh sebenarnya. Kalau kita tak kata tak bagi tahu kita pakai mesin pembakar lemang, dia orang ingat kita pakai buluh. Dia tak ada beza pun rasa dia. Masih tradisional lah. Jika dahulu lemang disajikan secara tradisional dicicah bersama penyedapnya seperti serunding dan juga rendang, namun inovasi yang dibawakan oleh Puan Zuriati Sulaiman dan suami iaitu lemang berinti atau lebih dikenali dengan lemang sushi turut memikat rasa penggemarnya. Kak, ni berapa satu, Kak? Dia memang antara satu produk inovasi yang menarik sebab lemang tu dah ada inti, so tak payah makan cicah-cicah dah pun, so tak adalah kotor tangan apa kan. So saya rasa memang menarik lah benda ni. Bila kita dah letak inti tu semua sendiri, bila kita dah potong siap-siap, itu ada satu benda yang sangat mudah untuk kita makan. Kita tak perlu dah receh-receh nak basuh pinggan ke nak apa, sebab bila once kita potong, satu makan je kita dah settle. So bila untuk open house tu memang sesuai lah. Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Baik saudara, paparan lemang sushi mengakhiri berita wilayah untuk edisi hari ini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan ini, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.